Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna 'ilman wa fahman wa 'amalan. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أزل أو أزل أو أجهل أو يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada penonton-penonton yang bersama dengan live pada pagi Selasa ini bersama dengan Daurah Ramadan 1443 Hijrah bersamaan dengan 2022 Masihi. Alhamdulillah. Sekarang kita sudah mencapai siri ke-8 dalam Daurah Ramadan ini, dan juga Alhamdulillah selamat datang sekali lagi saya ucapkan kepada penonton-penonton yang bersama dengan saya pada live pagi ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi manfaat dan juga memberi faedah dan juga memberi ilmu yang bermanfaatlah, ilmu yang berguna pada pagi yang mulia ini insya-Allah. Alhamdulillah, pada siri yang ketujuh, iaitu pada Jumaat yang lepas, kita dah bersama-sama berkongsi mengenai sunat-sunat Ramadan ataupun sunat-sunat Ramadan dan juga sunat-sunat berpuasa. Alhamdulillah. Dan juga saya sudah sebut dah mengenai sunatnya untuk kita bersahur, sunatnya untuk kita mengawalkan buka, sunatnya untuk kita melewatkan sahur dan juga lain-lain. Alhamdulillah. Jika tuan-tuan dan puan-puan ingin mengikuti atau ingin menonton semula siri-siri yang lepas, tuan-tuan dan puan-puan boleh ikutinya di channel YouTube, iaitu Iltizam Relief Society. Jadi kalau dah nak ingat balik ataupun tiba-tiba nanti insya-Allah kita dah bertemu Ramadan, kita nak ingat tiba-tiba terlupa pula apa hukumnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan bolehlah buka YouTube dan juga buka channel Iltizam Relief Society untuk menonton semula siri-siri Daurah Ramadan 1443 2022 Masihi. Alhamdulillah. Baik, tanpa melengahkan masa, kita sambung semula sunat-sunat Ramadan dan juga berpuasa. Tak habis lagi ni, baru sikit. Alhamdulillah. Baik. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. Apa kata penulis? Jadi saya ulang sikitlah sebabkan saya nak jelaskan sikit yang saya agak ringkas pada siri yang lalu, iaitu mengenai mandi janabah sebelum terbit fajar. Mandi janabah sebelum terbit fajar. Apa kata penulis rahimahullah? Untuk keluar daripada khilaf supaya boleh memulakan puasa dalam keadaan suci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi antara sunat-sunat berpuasa dan juga sunat-sunat Ramadan ialah seseorang itu apabila pada malam harinya dia ihtilam, iaitu dia mimpi basah ataupun dia berjunub, ataupun perempuan yang bersih daripada haid sebelum daripada terbit fajar, disunatkan untuk mereka itu mandi janabah sebelum daripada terbit fajar ataupun sebelum mereka memulakan puasa mereka. Bukannya wajib, bahkan sunat sahaja. Kenapa bukan wajib? Kerana kita dah sebut dah pada syarat-syarat sah berpuasa yang lepas, iaitu taharah ataupun kesucian seseorang itu bukanlah salah satu daripada syarat sah berpuasa. Kesucian bukannya salah satu daripada syarat sah berpuasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rafasyah. Rafasyah ialah antara penonton setia lah. Moga-moga dapat ilmu yang manfaat. Okey. Terima kasih. Baik, kerana apa? Kerana kesucian ataupun taharah bukannya salah satu daripada syarat sah berpuasa. Jadi apabila seorang tu dia memulakan puasa dalam keadaan berjunub contohnya, ataupun perempuan itu ataupun seorang perempuan yang dah bersih daripada haid sebelum terbit fajar tapi belum mandi wajib contohnya, ataupun sesiapa sahaja yang berihtilam, yang mimpi basah pada malam sebelumnya dan juga memulakan harinya dengan keadaan maksudnya berhadas besar, tak ada masalah.
puasa dia tetap juga sah, tetapi sunat bagi dia ataupun sunat bagi mereka untuk mandi janabah sebelum daripada memulakan puasa. Sebab apa? Ada dua sebab yang disebut oleh penulis rahimahullah. Salah satu daripada sebabnya ialah untuk keluar daripada khilaf. Kenapa? Kerana ada ulama, bahkan salah seorang daripada sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mengatakan wajib untuk mandi janabah sebelum daripada memulakan puasa. Kenapa? Kerana berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha junuban fala shawma lahu. Barang siapa yang berpagi-pagi dalam keadaan dia berjunub, maka tiada puasa baginya. Jadi itu pandangan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Adapun mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, kesucian ataupun taharah bukanlah satu syarat sah daripada syarat sah berpuasa. Jadi tak ada masalah pun. Cuma nak keluar daripada khilaf, nak keluar daripada kita nak selamat daripada khilaf, ketika itu kita disunatkan untuk mandi janabah sebelum daripada terbit fajar. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya ialah supaya boleh memulakan puasa dalam keadaan suci, iaitu seorang itu dia memulakan harinya, hari berpuasanya dengan keadaan suci dan juga nak kata sempurnalah kan, daripada hadas besar, iaitu dia memulakan ibadahnya dalam keadaan yang sempurna, dalam keadaan yang paling terbaik, iaitu suci daripada hadas besar. Jadi itulah syarat yang kedua, bukan syarat, sebab yang keduanya. Baik. Okey, jadi itu ialah sunat-sunat berpuasa dan juga Ramadan yang ketujuh. Kemudian seterusnya yang ke-8, mandi pada setiap malam dalam bulan Ramadan selepas maghrib supaya bertenaga untuk menghidupkan malam-malam Ramadan. Ini antara benda yang disunatkanlah, terutamanya pada bulan Ramadan, iaitu disunatkan untuk mandi setiap malam selepas maghrib. Supaya apa? Supaya dia lebih cergas, supaya lebih bertenaga untuk menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah yang sunat. Ialah sebab biasalah bila orang berpuasa ni dia penat kan, dia tak bertenaga. Jadi untuk mengembalikan tenaga dia tu, untuk mengembalikan kecergasan itu, disunatkan untuk mandi supaya lebih bertenaga dan juga cergas, dan juga boleh memenuhi malam-malam bulan Ramadan dengan perkara-perkara yang sunat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Tapi kalau itu disunatkan, bila disunatkan? Disunatkan kalau dia tak bau busuk lah. Kalau bau busuk tu boleh jatuh hukum wajib. Boleh jatuh hukum wajib untuk mandi. Supaya apa? Supaya orang lain tidak tersakiti. Orang lain tidak bau-bauan yang busuk dan juga yang tak menyenangkan. Itu sajalah. Baik. Kemudian sunat-sunat yang ke-9 ialah memelihara solat tarawih. Memelihara solat tarawih ataupun tarawih dalam bahasa Arabnya. Jadi ini adalah antara amalan-amalan dalam bulan Ramadan yang hanya khas bagi bulan Ramadan, iaitu solat sunat tarawih. Adapun orang Melayu kata tarawih, kan? Sama je lah, kan? Cuma dalam bahasa dia lah at-tarawih. Baik. Apa yang kata penulis? Bermula malam pertama hingga malam terakhir Ramadan. Memanglah solat sunat tarawih ini ialah solat sunat yang khas bagi bulan Ramadan. Disyariatkan supaya umat Islam di bulan Ramadan boleh menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan perkara-perkara sunat dan juga dengan amalan-amalan kebajikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan juga solat tarawih ini saya terangkan sikitlah mengenai solat sunat tarawih. At-tarawih kan, dia ialah, kalau dalam bahasa Arab dia ialah jamak daripada ataupun plural bagi at-tarwihah. At-tarwihah. Kenapa solat tarawih dinamakan sebagai at-tarawih, iaitu jamak bagi tarwihah? Kerana pada zaman sahabat dulu kan, kerana ketika pensyariatan dia ialah orang yang solat sunat tarawih ini dia akan berehat setiap lepas 4 rakaat. Mereka akan berehat sebentar selepas habis daripada 4 rakaat. Kan, mereka akan solat 4 rakaat, mereka akan rehat sebentar, lepas tu mereka akan solat 4 rakaat, mereka akan rehat sebentar sampailah habis solat sunat tarawih. Jadi disebabkan banyak
rehat itu ataupun dalam bahasa Melayu dia rehat-rehat, sebabkan dia banyak rehat kan, sebab tu dinamakan sebagai solat at-tarawih, kerana solat itu banyak rehat, iaitu rehat setiap kali 4 rakaat. Kerana kenapa para sahabat kan dan juga umat-umat Islam zaman dahulu mereka berehat setiap 4 rakaat? Kerana nak menandakan pada zaman dahulu solat sunat tarawih ini dikerjakan ataupun dilakukan dilakukan dan juga bacaan dalam solat itu panjang. Bacaan dalam solat itu panjang dan juga solat itu ialah solat yang lama, sehingga mereka akan berehat pada setiap lepas 4 rakaat supaya dapat berehatlah, dapat mencegahkan diri. Dapat mencegahkan diri dan juga berehat. Lainlah dengan zaman sekarang. Dengan zaman sekarang ni kita mencari yang mana yang lebih laju. Yang mana lebih laju, mana lebih elok. Umat zaman dahulu mereka solat tarawih dalam keadaan yang panjang dan juga dalam keadaan yang lama. Kenapa? Kerana mereka memanjangkan bacaan dalam solat. Mereka memanjangkan bacaan dalam solat. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan juga dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahawa solat tarawih sebanyak 20 rakaat. Ialah sebanyak 20 rakaat. Sebab tu dinamakan sebagai rehat-rehat ataupun at-tarawih, sebabkan banyak kali rehat. Banyak kali rehat. Gitulah. Baik. Jadi inilah menandakan bahawasanya mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, iaitu solat-solat tarawih ini ialah sebanyak 20 rakaat. Ialah sebanyak 20 rakaat. Dan juga inilah yang diijma'kan oleh para sahabat. Yang di mana ketika pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau telah mengumpulkan umat Islam ketika itu dan juga melakukan solat sunat tarawih di masjid sebanyak 20 rakaat. Tapi ada juga ulama yang mengatakan bahawasanya, ada juga qaul yang mengatakan bahawasanya boleh juga nak buat sebanyak 8 rakaat. Jadi boleh ada pilihanlah kan, kalau mampu cubalah untuk buat sebanyak 20 rakaat. Kalau penat ataupun ketika itu ada tak cergas ataupun kurang tenaga, boleh saja buat 8 rakaat. Insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillah. Baik. Sambung dalam kitab insya-Allah. Jadi apakah kelebihan solat tarawih ini? Solat tarawih ini ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Apa maksud dia? Terjemahannya, sesiapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan akan diampunkan baginya dosa yang telah lalu. Jadi barang siapa yang memelihara solat-solat tarawih kan daripada malam pertama Ramadan sehinggalah malam terakhir Ramadan, insya-Allah mereka akan tergolong dalam golongan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu orang-orang yang menghidupkan malam Ramadan dengan penuh dengan penuh keimanan dan pengharapan. InsyaAllah Allah SWT akan mengampunkan dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dosa-dosa mereka yang telah lalu, InsyaAllah. Jadi jangan lepaskan peluang ni lah. Jangan lepaskan peluang ni. Ini hanya ada dalam bulan Ramadan sahaja. Memang amalan khas bulan Ramadan. Jadi kita sebagai umat Islam cubalah untuk berusaha untuk mengamalkan ataupun mengerjakan solat-solat tarawih. Jadi barang siapa yang selalu tinggalkan solat tarawih, insya-Allah kan moga-moga dikuatkan dan juga diberi taufik oleh Allah SWT untuk mengerjakan solat-solat tarawih pada tahun ini, insya-Allah. Baik. Kemudian apa yang kata musannif rahimahullah, penulis, maksud menghidupkan malam Ramadan adalah solat tarawih. Jadi maksud Rasulullah SAW yang mengatakan barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan, macam mana itu? Menghidupkannya dengan solat sunat tarawih. Dengan solat sunat tarawih. Masya Allah. Baik. Jadi itu mengenai solat sunat tarawih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian sunat yang ke-10, amat dititik beratkan untuk memelihara solat witir. Amat dititik beratkan ataupun amat digalakkan pada malam Ramadan atau pada bulan Ramadan untuk mengerjakan solat sunat witir. Dan dikhususkan solat witir pada bulan Ramadan dengan 3 khususiyat.
ataupun dengan 3 keistimewaan. Apakah 3 keistimewaan tersebut? Yang pertama ialah sunat dilakukan secara berjemaah. Yang kedua ialah sunat menguatkan bacaan. Yang ketiga ialah sunat membaca qunut di dalamnya bermula pertengahan terakhir bulan Ramadan pada pendapat yang mu'tamad. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Solat sunat witir ialah solat sunat yang disunatkan pada luar Ramadan dan juga dalam Ramadan. Cuma nak dikatakan kat sini, mengerjakan solat sunat witir dalam Ramadan ataupun ketika bulan Ramadan ialah lebih digalakkan dan juga lebih dititik beratkan. Solat sunat witir ialah solat sunat yang ma'ruf, dan juga solat sunat witir ialah salah satu daripada solat yang hukumnya ialah sunnah muakkadah. Hukumnya ialah sunnah muakkadah, sunat muakkad, iaitu sunat yang amat-amat digalakkan ataupun dititik beratkan walaupun di luar Ramadan. Dan juga ma'ruflah bahawasanya solat sunat witir ini sekurang-kurang rakaat solat sunat witir ini ialah 1 rakaat, dan juga yang sempurnanya ialah 3 rakaat, dan juga had maksimum bagi rakaat dalam solat sunat witir ialah sebanyak 11 rakaat. Sebanyak 11 rakaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi inilah memanglah solat sunat witir ini ialah solat sunat yang disunatkan di dalam dan juga di luar Ramadan. Cuma pada bulan Ramadan dia lebih dititik beratkan dan juga lebih digalakkan. Lebih dititik beratkan dan juga lebih digalakkan. Masya-Allah. Cuma dalam bulan Ramadan juga solat sunat witir ini dia diberi 3 keistimewaan yang berlainan dengan solat sunat witir di luar bulan Ramadan. Yang pertama ialah solat witir pada bulan Ramadan sunat untuk dilakukan secara berjemaah. Sunat dilakukan secara berjemaah. Adapun solat sunat witir di luar bulan Ramadan hukumnya hanyalah harus untuk dilakukan secara berjemaah. Adapun dalam bulan Ramadan hukumnya ialah sunat dilakukan secara berjemaah. Yang kedua ialah sunat untuk menguatkan bacaan, iaitu imam ketika mengimami solat sunat witir, ketika itu imam tersebut disunatkan untuk menguatkan bacaan. Dan juga keistimewaan yang ketiga ialah sunat membaca qunut. Sunat membaca qunut pada rakaat terakhir solat sunat witir bila kan mulanya bermula pada pertengahan selepas pertengahan bulan Ramadan. Selepas pertengahan bulan Ramadan. Jadi 3 keistimewaan solat sunat witir dalam bulan Ramadan ini menunjukkan solat sunat witir amat dititik beratkan dan juga amat digalakkan pada bulan Ramadan. Jadi jangan tinggalkanlah. Jadi jangan tinggalkan. Cuba untuk jangan tinggalkan. InsyaAllah moga-moga dengan berkat kita istiqamah melakukan solat sunat witir dalam bulan Ramadan, insya-Allah Allah SWT akan memberi taufik kepada kita untuk istiqamah juga melakukan solat sunat witir pada luar bulan Ramadan, insya-Allah. Kan, moga-moga bila kita masuk dalam madrasah Ramadan ini, kita masuk dalam sekolah Ramadan ini, kan, kita dapat biasakan diri kita dengan melakukan perkara-perkara yang sunat, supaya nanti insya-Allah apabila kita keluar dari bulan Ramadan, kita tetap juga terbiasa dengan melakukan amalan sunat. Itu kita punya Allahumma salli ala Muhammad, kita punya tujuan kita ataupun kita punya matlamat kita. Bukan sahaja kita memperbanyakkan amalan sunat pada bulan Ramadan, bahkan Ramadan ini hanyalah satu sekolah ataupun satu tempat latihan, kan, kepada diri kita, supaya nanti insya-Allah kita keluar dari bulan Ramadan, kita dapat mengamalkan ataupun kita dapat biasakan diri dengan amalan-amalan kebaikan dan juga amalan-amalan sunat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi rebutkanlah, kan, peluang dalam bulan Ramadan ini kita lakukan solat sunat witir dan juga solat sunat tarawih. Masya-Allah. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu yang ke-10. Kemudian yang ke-11, sunat yang ke-11 ialah memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Memperbanyakkan bacaan Al-Quran dan mentadabbur. Memperbanyakkan bacaan Al-Quran dan mentadabbur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Memang antara perkara yang disunatkan untuk dilakukan
pada bulan Ramadan ialah memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Memang baca Al-Quran, membaca Al-Quran di luar solat, walaupun walaupun di luar bulan Ramadan hukumnya ialah sunat, tetapi dalam bulan Ramadan disunatkan untuk kita lebih memperbanyakkan lagi bacaan kita daripada biasa. Sekarang ni luar bulan Ramadan kita disunatkan untuk baca Al-Quran. Dalam bulan Ramadan disunatkan untuk tambah lagi bacaan Al-Quran. Kalaulah contohnya di luar bulan Ramadan kita selalu baca 2 muka surat ataupun 5 muka surat setiap hari, dalam bulan Ramadan tambah lagi kan 10 muka surat ke, ataupun satu juzuk ke, ataupun lebih daripada tu. Jadi inilah yang disunatkan dalam Ramadan, kita lebih lagi memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Lebih memperbanyakkan lagi bacaan Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kerana apa? Kerana disebut dalam sebuah athar, kan, di mana sebuah athar itu berbunyi Ramadan syahrul Quran. Ramadan ini ialah bulan Al-Quran. Ramadan ini ialah bulan Al-Quran. Kerana apa? Kerana banyak peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan Al-Quran berlaku pada bulan Ramadan. Antaranya ialah nuzul Al-Quran. Antaranya ialah nuzul Al-Quran, iaitu apabila Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, awal sekali penurunan Al-Quran ialah berlaku pada bulan Ramadan. Dan juga banyak lagi lah. Antaranya ialah perbuatan baginda sallallahu alaihi wasallam ketika bulan Ramadan, Rasulullah SAW memperbanyakkan lagi bacaan Al-Quran. Dan juga begitu juga para ulama dan juga para salihin pada zaman dahulu. Seperti mana yang dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, di mana beliau memperbanyakkan baca Al-Quran pada bulan Ramadan sehingga beliau khatam 2 kali pada setiap hari. Cubalah kan tuan-tuan dan puan-puan kira, kan 2 darab 30, berapa banyak kan Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengkhatam Al-Quran dalam sebulan Ramadan. 2 kali 30 berapa? 60 kali. Jadi nak katakan Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali pada bulan Ramadan. 60 kali pada bulan Ramadan. Kan? Lebih banyak daripada setengah orang yang Imam Syafi'i rahimahullah mengkhatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan, kan, lebih banyak daripada seumur hidup seorang. Kan? Ada orang na'udzubillah kan hanya khatam sekali sahaja, kan, ataupun 2 kali sahaja seumur hidup. Imam Syafi'i rahimahullah sebulan Ramadan 60 kali. Sebulan Ramadan 60 kali. Ini ialah antara amalan-amalan para salihin dan juga para imam pada zaman dahulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada soalan? Kunut panjang ke kunut pendek? Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Apa-apa je lah asalkan kunut. Apa-apa je lah asalkan kunut. Jangan sebut kunut sudah. Kan? Lepas apa? Sami Allahu liman hamidah, kunut. Bukan. Itu bid'ah tu. Kan? Kunut panjang ke kunut pendek ke ikutlah. Kan? Kunut panjang ke kunut pendek ke ikutlah. Tapi jangan terlalu panjang. Tapi jangan terlalu panjang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan juga ini antara kritikan para ulama lah. Terima kasih kan Saudari Iqbal atas soalan. Ini antara kritikan sebagai ulama, yang di mana kunut terlalu panjang. Kunut terlalu panjang. Kan? Jadi kunut ini memanglah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Memanglah kadang-kadang dalam bulan Ramadan ini dipanjangkan sedikit kunut pada solat sunat tarawih selepas pertengahan bulan Ramadan. Cuma jangan terlalu panjang. Setengah-setengah ulama telah menegur perbuatan ini, kan, lebih-lebih lagi ke atas imam-imam yang sampai naudzubillah sampai 15 minit kadang. 10 minit kunut. Kan?
Jadi ini terlalu panjang. Ini terlalu panjang. Jadi boleh untuk panjangan kunut tapi jangan terlalu panjang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Kunut panjang, kunut pendek. Bahaya. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, jadi yang ke-11 ialah macam tadilah membanyakkan baca Al-Quran dan juga mentadabbur. Dan juga mentadabbur, iaitu kita menyelami kan ataupun nak katakan apa? Mengetahui apakah yang mempelajari kan, apakah yang Al-Quran hendak menceritakan kan. Apabila kita baca sebuah ayat kan, apabila kita membaca sebuah surah, kita bukan sahaja baca tapi kita menyelami kerana juga kita nak tahu apakah yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sahaja bacalah, boleh juga untuk kita mentadabbur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, dan juga antara amalan ataupun antara perbuatan kan yang dipuji dalam bulan Ramadan ialah kita melakukan tilawah ataupun dalam bahasa bukan dalam bahasa Arab, dalam masyarakat Melayunya dinamakan sebagai tadarus. Tadarus Al-Quran. Atau boleh juga kita memanggilnya sebagai tilawah Al-Quran. Iaitu macam mana? Iaitu apabila kita baca Al-Quran dalam sebuah kumpulan, dalam sekumpulan, seorang akan baca dan juga yang lain akan memeriksa bacaan orang tersebut. Jadi ini antara amalan yang terpujilah kan, dan juga usaha yang amat digalakkan. Iaitu bukan sahaja kita memperbanyakkan bacaan Al-Quran, bukan sahaja kita mentadabbur, tapi kita juga memperbaiki bacaan kita. Iaitu kita baca dalam kumpulan, dan juga yang lain itu boleh memeriksa bacaan yang orang baca tu dan juga bacaan diri sendiri. Cuma kena pastikan yang memeriksa tu pandai lah kan? Jangan main bantai kan? Jadi gitulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi itu adalah antara boleh kata tradisi lah kan, tradisi yang dipuji, tradisi yang mulia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. So takut kan nanti main baca je, main langgar je. Jadi kalau ada usaha macam tadarus ataupun dinamakan juga sebagai tilawah kan, dapat juga kita menimba ilmu dan juga memperbaiki bacaan Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kan. Alhamdulillah, setahu saya dekat Selangor dah diberi kebenaran lah kan oleh Jabatan Agama Negeri boleh melakukan aktiviti. Wallahu alam kan. Moga-moga dapatlah kot kan diteruskan amalan ataupun program tadarus ni. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu yang ke-11. Yang ke-12, apakah yang ke-12? Sunat yang ke-12, memperbanyakkan amalan sunat. Memperbanyakkan amalan sunat. Seperti apa? Seperti solat sunat rawatib, seperti solat sunat duha, solat sunat tasbih dan juga solat sunat awwabin. Baik. Nak katakan pelbagai amalan sunat. Bukan sahaja yang disebut dalam kitab ini, tapi pelbagai amalan sunat. Pelbagai amalan sunat. Solat sunat duha, solat sunat apa lagi kata sini? Rawatib, solat sunat tasbih, solat sunat awwabin, solat sunat tahajud, kan qiyamul lail, baca Al-Quran, bersedekah, apa lagi? Apa je lah. Apa-apa saja amalan sunat ketika ini disunatkan pada bulan Ramadan untuk kita memperbanyakkan lagi. Bukan nak katakan dalam bulan Ramadan sahaja dia disunatkan, tetapi dalam bulan Ramadan dikuatkan dan juga digalakkan lagi untuk memperbanyakkan lagi amalan sunat. Seperti saya kata tadi, kerana Ramadan ini kita boleh gelarkan dia sebagai madrasah ataupun sebagai sekolah, sebagai kem latihan kan. Dengan moga-moga kita masuk kem latihan ni, kita masuk madrasah ini, kita biasakan diri dengan amalan sunat kan, kita biasakan diri dengan amalan berpuasa. Moga-moga Allah SWT beri taufik kepada kita supaya kita setelah kita keluar daripada bulan Ramadan ini, kita sudah terbiasa dengan amalan-amalan kebajikan dan juga sunat, insya-Allah. Baik. Jadi apa kata musannaf sini? Seperti solat sunat rawatib. Solat sunat rawatib ialah solat sunat qabliyah dan juga ba'diyah. Qabliyah dan juga ba'diyah kan. Sebelum daripada solat fardu dan juga selepas daripada solat fardu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan juga ringkas kan, mengenai solat sunat rawatib,
Dalam mazhab Syafi'i, solat sunat rawatib yang sunnah muakkadah, yang sunat muakkad ada sebanyak 10 rakaat. Sebanyak 10 rakaat. Ini ialah solat sunat rawatib yang bukan sahaja sunat, tapi sunat muakkad ataupun sunnah muakkadah. Apakah itu? Yang pertamanya ialah solat sunat qabliyah subuh. Yang keduanya ialah solat sunat qabliyah zuhur. Yang ketiga solat sunat qabliyah solat sunat ba'diyah zuhur. Yang keempat ialah solat sunat ba'diyah maghrib. Yang kelima ialah solat sunat ba'diyah isyak. Saya ulang sekali lagi, 10 rakaat yang solat 10 rakaat solat sunat rawatib yang hukumnya ialah sunat muakkad. Dalam mazhab Syafi'i ada 10 rakaat, bukan 10 solat, 10 rakaat kan. Yang pertama ialah solat sunat qabliyah ataupun sebelum subuh. Yang kedua ialah solat sunat qabliyah ataupun sebelum zuhur. Yang ketiga ialah solat sunat ba'diyah ataupun selepas zuhur. Yang keempat ialah solat sunat ba'diyah ataupun selepas maghrib. Yang kelima ialah solat sunat ba'diyah ataupun selepas isyak. Ini ialah 10 rakaat yang amat-amat disunatkan, yang amat-amat digalakkan. Jadi kalau boleh, Allahumma salli ala Muhammad, kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan yang dengar saya pada pagi ini, cuba biasakan diri 10 rakaat ini. Kalau tak, cuba dari sekarang. Cuba dari sekarang. Takut nanti kalau kata cuba bulan Ramadan nanti lupa pula kan. Cuba dari sekarang. Cuba dari sekarang, bulan Ramadan pastikan istiqamah. Ataupun biasakan diri. Kan? Moga-moga insya-Allah luar bulan Ramadan nanti kan tuan-tuan dan puan-puan akan dapat biasakan diri dengan 10 rakaat tersebut. Dan juga berterusan insya-Allah. Adapun solat-solat sunat rawatib yang lain kan, seperti qabliyah asar, kan, seperti qabliyah maghrib, seperti qabliyah isyak kan, dan juga lain-lain banyak lagi lah. Itu disunatkan juga, cuma dia punya tahap dia bukannya sunat muakkad. Sunat juga kan, tapi bukannya sunat muakkad. Cuba kita istiqamah dahulu 10 rakaat ini. InsyaAllah selepas kita istiqamah 10 rakaat ini, kita akan tambah lagi insyaAllah. Baik. Jadi itu solat sunat rawatib. Ada soalan, bagaimana pula kalau diadakan tazkirah maghrib sebelum isyak? Tak ada masalah. Kan tak ada masalah. Kan tak ada masalah, bahkan digalakkan. Kan tiada masalah, bahkan digalakkan. Kenapa digalakkan? Sebab biasalah kan, berpesan-pesan ini ataupun menimba ilmu ni kan, mempelajari ilmu ini ialah perkara yang dituntut dalam Islam. Kenapa digalakkan dalam Ramadan? Yang pertamanya ialah kerana bulan Ramadan ialah bulan yang mulia kan, dan juga semua amalan dalam bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah SWT. Dan juga yang ketiganya ialah kerana ketika itu ramai orang dalam masjid. Ketika itu ramai orang dekat masjid. Bukan senang ni nak jumpa orang ni kalau luar Ramadan ni kan. Jadi kan yang selalu dengar, macam mana cakap, yang selalu dengar luar Ramadan ni orang yang selalu datang masjid je kan. Dia orang pun dah masak lah katanya kan, banyak kali dengar dah. Cuma insya-Allah kan, apabila ini satu inisiatif yang elok lah kan, dia adakan tazkirah sebelum maghrib, sebelum isyak, sebelum isyak, sebelum maghrib, sebelum isyak kan. Moga-moga dapat menarik ramai lagi orang-orang yang datang ke masjid kerana untuk melakukan solat sunat tarawih. Jadi inilah inisiatif yang bagus, tak ada masalah pun, bahkan digalakkan insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuma pentinglah penceramah tu jangan makan kenyang sangat kan. Nanti tak terkeluar kata-kata nanti kan. Tak terkeluar nanti. Benda lain terkeluar nanti. Na'udzubillah min dzalik kan. Okey, baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, jadi itu solat sunat rawatib. Kemudian solat sunat duha. Solat sunat duha ni ialah ma'ruf lah ataupun diketahui lah insya-Allah, iaitu solat sunat yang dilakukan pada waktu duha. Masanya apa? Masanya ialah daripada tinggi matahari setinggi galah ataupun setinggi lembing sehinggalah istiwa kan, daripada irtifa'us syams qadra rumhin sehinggalah istiwa. Dia bukannya bermula dengan terbit matahari, tapi dia mula selepas terbit matahari, dan juga matahari itu
setinggi galah. Setinggi galah ni susah sikit lah, janganlah kan nak suruh orang pacak galah tengok tu susah pula kan. Jadi senang kata kita boleh katakan iaitu 16 minit sebelum 16 minit selepas daripada terbit matahari. Ketika itu sudah masuk waktu duha. Kemudian berterusan waktu duha sehinggalah istiwa. Bila istiwa ini ialah beberapa ketika atau beberapa minit asal kata kan sebelum masuknya waktu zuhur. Jadi waktu ini lama kan. Jadi barang siapa yang tak biasakan diri dengan melakukan solat-solat duha kan boleh biasakan diri pada bulan Ramadan. Moga-moga Allah SWT bagi istiqamah. Baik. Kemudian solat-solat tasbih sama juga kan. Solat-solat tasbih ni solat sunat yang agak berat jugalah kan. Agak berat kerana dia mengambil masa yang lama. Jadi disunatkan juga. Kenapa? Kerana bulan Ramadan ini semua amalan sunat kan, bahkan semua amalan wajib ke sunat semuanya digandakan dalam bulan Ramadan. Kemudian solat sunat awabin. Solat sunat awabin khilaf para ulama. Ada yang katakan antara maghrib dengan isyak, ada yang katakan antara zuhur dan asar. Kan, tapi yang dipilih dalam mazhab Syafi'i, solat sunat awabin ialah antara maghrib dan isyak. Solat sunat yang dilakukan antara maghrib dan isyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi senang kata perbanyakkanlah solat sunat dan juga amalan-amalan sunat dalam bulan Ramadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian seterusnya yang ke-13, memperbanyakkan amalan soleh. Memperbanyakkan amalan soleh seperti apa? Seperti bersedekah, menghubungkan silaturahim, menghadiri majlis ilmu. Tadilah kan berkaitan dengan soalan tadi. Beriktikaf, beriktimar dan beriqbal. Beriqbal maksudnya maksudnya menghadaplah kan, ataupun menuju kepada Allah SWT kan. Beriqbal kepada Allah dengan memelihara hati dan anggota badan dan berdoa dengan doa yang ma'thur. Senang kata memperbanyakkan amalan soleh kan. Bersedekah seperti kita kata pada siri yang lalu kan, besarnya pahala orang yang memberi buka kepada orang yang berpuasa kan. Kan seperti mana sabda Rasulullah SAW, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sa'imi syai'an. Kan barang siapa yang menjamu buka orang yang berpuasa kan, baginya pahala seperti orang yang puasa itu dalam keadaan tidak berkurang walaupun sedikit daripada pahala orang yang berpuasa tersebut. Jadi itu antara bentuk bersedekah lah. Dan juga banyak lagi lah kan, menghubungkan silaturahim, menghadiri majlis ilmu kan, beriktikaf dan juga lain-lain. Segala jenis amalan soleh kalau boleh kita cuba untuk memperbaikinya dan juga memperbanyakkannya dalam bulan Ramadan. Kemudian yang ke-14, bersungguh-sungguh beribadah pada 10 malam terakhir dan berusaha mencari malam Lailatul Qadr. Pada malam-malam tersebut dan pada malam-malam ganjil adalah lebih ditekankan. Dan juga saya tambah lagi, dan juga lebih ditekankan lagi kan, ialah pada 10 malam terakhir kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Senang kata kita memang dituntut untuk bersungguh-sungguh ibadah pada semua bulan Ramadan atau pada seluruh bulan Ramadan. Cuma pada 10 malam terakhir kita lebih ditekankan lagi untuk bersungguh-sungguh beribadah dan juga mencari malam Lailatul Qadr kan. Bersungguh-sungguh lagi untuk mencari malam Lailatul Qadr yang di mana dikatakan bahawasanya malam Lailatul Qadr ini lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan lebih kurang berapa? 83 tahun 83 tahun kan. Jadi barang siapa yang dapat 1000 bulan tersebut, maka dia dapatlah kebaikan sebanyak 1000 bulan insya-Allah. Jadi berusahalah untuk mencari malam Lailatul Qadr. Banyak pendapat kan. Ada yang mengatakan 27 Ramadan kan. Dan juga Al-Imam Syafi'i rahimahullah sendiri mengatakan, berpendapat bahawasanya malam Lailatul Qadr berlaku sama ada pada 21 Ramadan ataupun 23 Ramadan. Jadi banyaklah pendapat kan. Ada yang mengira ikut hari kan. Ada yang kata kalaulah mula puasa hari Ahad gini, mula puasa hari Isnin gini. Ala kulli hal kan, kita cuba sahajalah untuk mencari
malam Lailatul Qadr dengan kita menghidupkan sekalian malam bulan Ramadan. Lebih-lebih lagi pada 10 malam terakhir, lebih-lebih lagi pada malam yang ganjil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian yang ke-15 ialah berusaha berbuka dengan perkara yang halal, sebagaimana kata Imam Abdullah ibn Husain ibn Tahir dalam kitab Hadiyatus Siddiq, kan? Apakah kata beliau? Waftur 'alal halali ya talibal kamali. Terjemahannya, dan berbukalah dengan perkara yang halal wahai orang yang mengharapkan kesempurnaan. Jadi memanglah perkara halal ini ialah mencari perkara halal ini ialah yang dituntutkan dalam Islam, cuma dalam bulan Ramadan lebih dituntutkan lagi, lebih digalakkan lagi. Kemudian yang ke-16 ialah memudahkan urusan ahli keluarga. Kita tolong ahli keluarga kita, kita belanja ahli keluarga kita, kita melakukan ihsan terhadap ahli keluarga kita. Yang ke-17 ialah meninggalkan perkara yang melalaikan dan berkelahi. Jika diajak berkelahi oleh seseorang, maka sebutkan dalam hati bahawa dirinya berpuasa. Kan, inni shaimun. Inni shaimun. Kan, orang nak cari gaduh dengan kita, kan? Ada orang himpit kita dalam jalan kan, kat highway contohnya lah, kan? Ada orang cakar kita tak kisahlah benda buat apa sekalipun, kan? Jadi kita katakanlah inni shaimun. Kita bersabar dan juga kita kata inni shaimun. Sama ada katakan dalam hati, dengan mulut ataupun katakan dengan hati. Cuma ada ulama katalah memanglah yang lebih afdal ialah kita katakan dengan mulut, kerana itu ialah amalan lisan dan juga amalan hati, kan? Cuma kalaulah kita takut riak ataupun takut berbangga, kita katakan dalam hati. Faedah, kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, pengarang kitab Ihya, puasa terbahagi kepada 3 tingkatan. Yang pertama ialah puasa umum, iaitu orang awam, iaitu berpuasa daripada segala perkara yang bertanggungan puasa. Yang kedua ialah puasa khusus, orang khawas, iaitu berpuasa daripada segala maksiat. Yang ketiga ialah puasa khususul khusus, orang khawas daripada kalangan orang khawas, iaitu berpuasa daripada perkara selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tingkatan atau peringkat-peringkat orang berpuasa. Orang biasa dia hanya menahan daripada lapar, daripada makan dan minum, dan juga perkara-perkara yang batalkan puasa. Orang yang lebih hebat, dia berpuasa daripada segala perkara yang maksiat. Orang yang paling hebat iaitu dia berpuasa, kan, daripada semua perkara selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini peluang kita lah untuk kita cuba memperbaiki diri sendiri, kan, dan juga cuba menambah baik amalan-amalan yang kita dah buat selama ini. Moga-moga Allah SWT sampaikan kita, Allah SWT berkati kita pada bulan Syaban, dan juga sampaikan kita ke bulan Ramadan, dan juga jadikanlah kita daripada orang-orang yang soleh dan juga orang-orang yang dapat menghidupkan bulan Ramadan dengan elok dan juga dengan baik, kan. Jadi sekian situ sajalah mengenai puasa-puasa Ramadan dan juga berpuasa. InsyaAllah selepas ini pada Jumaat 8.45 pagi kita akan masuk pula pada bab yang ke-6, perkara yang makruh ketika puasa. Jangan ke mana-mana. InsyaAllah selepas ini anda akan bersama dengan ketua projek Salam Kashmir, kan, yang akan menerangkan mengenai sedekah Ramadan di Kashmir, insyaAllah. Terima kasih, jazakumullah khair atas yang menonton dan juga mendengar.